Namun apabila melibatkan hutang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita di musim haji ni kan, jadi ramailah jemaah-jemaah yang dah pergi haji. Jadi yang pergi haji ni pun ada limit kan, ada prosedur, peraturan dia. Ada umur tak lebih daripada 65 kan, tak boleh lebih daripada 65. 66 dia dah strict sikit. Ada sakit yang kronik, tak boleh nak lepas kalau nak pergi. Jadi bila dalam hal tersebut, sedangkan dia ada kemampuan, duit dah banyak, harta dah banyak, jadi tanggungjawab dia tu untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tu ada. Kerana dah ada kemampuan dari sudut kewangan, tetapi dari sudut kesihatan tu tak mengizinkan. Sebagaimana yang Allah sebut, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia ini untuk mengerjakan haji di Baitullah bagi siapa yang mampu. Jadi mampu itu banyaklah tafsiran, merangkumi banyak perkara. Kemampuan dari sudut kesihatan, kemampuan dari sudut harta benda, dan kemampuan dari sudut sekiranya perjalanan tu aman, itu pun termasuk juga di dalam kemampuan. Sehat tubuh badan, ada harta benda tetapi dalam perjalanan tak aman, peperangan banyak berlaku, hak tu pun kira tak mampulah. Jadi harta ada, kesihatan pula tidak membenarkan. Maka pada waktu itu macam mana? Dah kumpul dah ni duit nak pergi haji, tak dapat nak pergi haji disebabkan kekangan tu. Jadi dalam hal tersebut, sekiranya dia meninggalkan haji, maka si pewaris ini tadi, ataupun dia masih hidup, tak apalah, maka boleh untuk membuatkan badal haji untuk dia. Membuatkan badal haji untuk dia, tak kira siapalah yang dia wakilkan keluarga dia, wakilkan mana-mana agensi yang ada untuk buatkan haji untuk dia. Namun pun begitu, kita perlu berhati-hati, kerana skema banyak, terutamanya dalam upah haji ni banyak. Kalau setakat bayar 1,500, 2,000, hak tu menipu lah tu. Kerana orang Saudi pun nak pergi haji, berapa dia kena bayar? Dia kena bayar 12,000 riyal. Kalau duit kita ni dalam lebih kurang 13,000 lebih. Itu depa nak sama dah dengan kita ni. Cuma kita ni adalah potongan daripada tabung haji, ada subsidi daripada tabung haji. Yang pelaburan yang dibuat tu, kalau tak, kos dia lagi tinggi daripada harga yang kita bayar sekarang ini. Jadi depa pun sama juga. Sebab apa? Banyak perkara lah. Kerana permit kediaman, kalau kat sana tu kediaman tu dia tak 2 juta orang. Kita dekat Perlis ni, hari tu perkampungan sunnah, 20,000 orang datang, penuh habis. Penuh. Nak duduk kat mana pun tak tahu dah. Terpaksa kena duduk dekat kedah yang hampir-hampir lah. Itu kita ni pun besar juga. Banyaklah hotel, banyak homestay, banyak apa semua, banyak. Tetapi dekat sana tu 2 juta, bukan 20,000 tetapi 2 juta. Maka apatah lagi lah 2 juta ni, maka dia perlu jaga. Sebab kalau trafik penuh sangat, orang banyak sangat, boleh menyebabkan kematian. Jadi dia dah kira dah. Jadi tak boleh orang yang masuk secara haram. Tiba-tiba hak ni pelajar kan, biasanya depa ni upah pelajar, agensi-agensi upah pelajar, ataupun
orang yang duduk di sana itu bukan senang nak lepas. Mereka pun ada peraturan, walaupun ada duit, tetapi bukanlah boleh pergi setiap tahun, kerana mereka ni ada limit. Lebih kurang 60,000 orang yang boleh, kuota dia orang Saudi 60,000 orang yang boleh pergi ke sana. Kalau orang asing yang bukan penduduk Mekah, lagi limit lah kuota dia. Jadi bukan senang. Kalau dia dah pergi haji tahun ini, 5 tahun lagi baru dia boleh pergi. Jadi bukan mudah untuk badal haji ini dilakukan. Jadi kita perlu berhati-hatilah. Di sana juga adalah agensi-agensi yang jujur, yang memang bagi tahu inilah kos dia. Kos dia tinggi. Namun itulah yang perlu kita akui, kerana banyak proses permitnya, tempat hotel di sana bukan sesuka hatilah pergi. Kalau pergi sesuka hati itu, kalau mati tak tahu siapa yang waris dia ke, keluarga dia pun susah nak cari. Nak tanya siapa, dah 2 juta orang tu. Hak ni meninggal, nak tanya orang sebelah lagi dia tak kenal. Nak tanya orang terdekat tak tahu. Jadi mati macam tu sahaja kalau mati dengan tanpa masuk dengan izin. Jadi skamer dalam badal haji ni kena hati-hatilah, kena hati-hati. Namun dalam mazhab Syafi'i mewajibkan untuk kalau dia dan, dia buat badal haji, tetapi kalau tak dan, meninggal, ada kemampuan dari sudut harta, tiba-tiba meninggal, maka had pemegang amanah tadi, pentadbir harta pusaka ini, wajib bagi dia apa dia? Keluarkan sikit portion untuk buat badal haji tu. Kalau banyak, banyaklah. Kerana itu kos dia. Mungkin dia, mungkin pewaris tu yang pergi, itu lebih selamatlah daripada mengupah orang lain. Baik dia yang pergi sendiri, baik dia yang pergi sendiri buat tunaikan haji bagi si ayah yang meninggal ni tadi. Itu lebih puas hati lah. Tetapi dengan syarat dia dah mestilah menunaikan haji terlebih dahulu. Ini kalau dia pun tak pergi haji, tiba-tiba nak menggantikan orang lain, tak jadilah. Tak jadi. Baik, itu berkenaan dengan hutang si mati. Antara yang lain, puasa. Kalau meninggalkan puasa. Kalau tadi haji tadi, kalau misalnya harta pun tak ada dan ataupun tak sihat tubuh badan, maka tidak ada menjadi tanggungjawab kepada dia untuk melakukan, menunaikan haji. Kerana apa? Tak cukup syarat. Menjadi kewajipan tak kepada waris dia, tak menjadi kewajipan kepada waris dia. Sebab apa? Tak ada duit. Tetapi kalau waris dia nak belanja si mati ini, waris dia banyak duit, anak dia banyak duit, jadi anak dia ini kalau nak tanggung, itu menjadi sunat bagi dia. Sunat. Kalau dia buat pun tak apa, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau si mati tadi tak ada harta, tak ada harta.